Salah satu mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kisah bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua ini pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah SAW berdakwah kepada orang masyarakat kafir Quraisy ketika itu, mengajak mereka memeluk agama Islam. Ada di kalangan mereka yang meminta, kalau kamu benar-benar seorang Nabi, tunjukkan kepada kami tanda-tanda kebenaran yang ada pada kamu. Tunjukkan mukjizat kamu, membuktikan kamu benar-benar seorang Nabi. Cerita ini ada diceritakan oleh Imam Bukhari, di mana masyarakat Mekah telah pun meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menunjukkan bukti kebenaran dengan terbelahnya bulan. Kisah ini pun juga diceritakan dalam beberapa hadis Bukhari dan juga beberapa hadis yang lain. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan telah pun terbelah dua, dan ia benar-benar kelihatan. Sebahagian terbelah di satu sudut yang lain dan sebahagian pada satu bukit yang lain. Dan orang-orang kafir yang melihat perkara ini, setelah mereka minta Nabi Muhammad tunjukkan mukjizat. Dan apabila Nabi Muhammad tunjukkan mukjizat kepada mereka, mereka berkata, betul Muhammad adalah ahli sihir. Inilah tuan-tuan sekalian ya. Kalau orang tidak mau beriman, setelah ditunjukkan bukti, mereka juga tidak mau beriman. Tapi mereka yang mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, apabila melihat bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran ini, mereka akan berkata, benar, inilah seorang Rasul. Benar, ajaran ini datangnya daripada Allah SWT. Setelah Rasulullah SAW menunjukkan kepada mereka bahawa bulan terbelah dua, mereka nampak di hadapan mata mereka bulan terbelah dua. Sebahagian di bukit sini, sebahagian bukit sana terbelah dua. Lalu mereka berkata, Muhammad memang betul-betul ahli sihir. Sebelum ini mereka telah pun mengatakan bahawa Nabi Muhammad ahli syair, sebab ayat-ayat Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan rangkap-rangkap syair yang indah. Tapi mereka tahu, Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis. Lalu mereka kata Nabi Muhammad adalah ahli sihir yang membawa mentera-mentera sihir. Sebab itulah mereka larang anak-anak mereka daripada mendengar Al-Quran, supaya mereka tidak teruja ataupun mereka tidak terpengaruh dengan ajaran Al-Quran. Lantaran itu mereka kata Nabi Muhammad sebagai ahli sihir. Dan apabila Nabi Muhammad menunjukkan kepada mereka bulan terbelah dua ini, lalu mereka berkata, betul memang Muhammad ahli sihir. Namun ada di kalangan mereka yang berfikiran waras, kalau benar Muhammad mensihir kita, kita akan nampak bulan di sini terbelah dua, dan ia tidak akan berlaku di tempat yang lain. Kita tunggu esok orang yang datang daripada tempat jauh, para badui, para pengembala kambing dan juga para pengembara datang ke sini, kita tengok apakah mereka nampak juga bulan terbelah dua. Pada keesokan harinya, datanglah orang daripada luar, pengembala kambing, pengembara, dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang peristiwa malam semalam, mereka semua menyatakan bahawa, ya, kami saksikan bahawa bulan terbelah dua. Namun demikian tuan-tuan sekalian, tetap ramai juga di kalangan mereka yang tetap tertutup hatinya daripada menerima hidayah Allah SWT. Sebab itulah Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni orang yang ada mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran Islam. Mereka ada otak, tapi otaknya tidak digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah dan kebenaran hidayah Allah SWT. Mereka ada telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar hidayah dan kebenaran Allah SWT. Mereka ini ulaika kal an'am, mereka ini bagaikan binatang-binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternakan. Walaupun Rasulullah SAW telah tunjukkan kebenaran demi kebenaran, sehingga nampak depan mata mereka bulan terbelah dua, dan mereka dengar juga orang daripada luar menyaksikan bulan terbelah dua, dan mereka tahu tidak mungkin Nabi Muhammad mensihir di semua tempat. Namun ramai di kalangan mereka yang terus tidak mau beriman kepada Allah SWT. Namun apa yang saya nak tekankan di sini ialah peristiwa bulan terbelah dua ini memang benar-benar berlaku. Dan cerita ini juga diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran.
Kalau kita perhatikan apa Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, apabila telah dekatnya kiamat maka bulan terbelah dua, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, dan apabila mereka melihat bulan telah pun terbelah dua, mukjizat yang Allah tunjukkan, Nabi Muhammad tunjukkan pada mereka, lalu mereka berpaling dan mereka terus berkata ini adalah sihir yang terus-menerus berlaku. Tuan-tuan sekalian, saya nak memetik kisah seorang berbangsa Inggeris yang diceritakan oleh Profesor Dr. Zalul An-Najjar. Beliau mendapat PhD, Dr. Zalul mendapat PhD pada Wales University, dan di mana dikala beliau menyampaikan ceramah di UK ketika itu, ada seorang lelaki Inggeris bernama David Peacock. Beliau menceritakan bagaimana beliau memeluk agama Islam di penghujung tahun 70-an. Seorang rakan beliau telah pun memberikan Al-Quran, dan beliau membaca surah Al-Qamar. Di antara ayat Quran yang dibaca ialah surah Al-Qamar, di mana menceritakan bulan terbelah dua. Lalu dia menyatakan bahawa something ridiculous. How could you say that the moon split to two? Satu benda yang pelik, satu benda yang nonsen, nak dikatakan bulan terbelah dua. Namun demikian, satu ketika mana beliau berada di rumah pada tahun 1978, dan ada rancangan yang disiarkan oleh BBC di mana adanya temu bual James Rhodes bersama dengan beberapa angkasawan yang baru pulang daripada bulan. Walaupun James Rhodes menyatakan bahawa negara spend duit lebih pada 100 juta dolar semata-mata untuk menghantar manusia ke bulan, merupakan satu yang bentuk pembaziran, sedangkan ramai lagi masyarakat di dunia kelaparan. Lalu angkasawan yang telah menjejakkan kaki di bulan ini nyatakan bahawa tak, ia bukan satu pembaziran. Kalau ia bukan satu pembaziran, apa yang kamu dapati? Lalu beliau menjelaskan bahawa kami dapati bahawa ketika kami melihat di bulan, nampak bulan pernah terbelah dua dan kemudian bercantum balik. Dan ditunjukkan di sini belahan, ditunjukkan di sini tentang rekahan yang berlaku. Di sini tuan-tuan melihat, ini adalah rekahan yang ada. Ini adalah gambar yang ditunjukkan oleh NASA. Di sinilah rekahan bulan yang pernah terbelah dua dahulu, dan gambar berikutnya juga menjelaskan ini nampak rekahan. So angkasawan ini menjelaskan bahawa bulan dahulu terbelah dua, kemudian ia bercantum balik. David Peacock yang sedang menonton rancangan ini teringat kembali ayat Quran yang dia baca tentang surah Al-Qamar, yang sebelum ini belum menyatakan bahawa ridiculous. How could you claim that the moon split to two? Bagaimana kamu mendakwa bulan terbelah dua? Bagaimana Al-Quran mendakwa bulan terbelah dua? Dan dia teruja apabila angkasawan ini menyatakan bahawa kami lihat dan kami buktikan bahawa bulan terbelah dua, kemudian melekat semula. Dan inilah yang menyebabkan David Peacock akhirnya memeluk agama Islam. Tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 1400 tahun yang lalu bahawa belahan bulan merupakan karamah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Belahan bulan merupakan karamah yang Allah berikan kepada beliau 1400 tahun yang lalu, dan dibuktikan manusia spend duit lebih pada 100 juta US dollar semata-mata untuk menghantar orang ke angkasa, dan akhirnya mereka mendapati bahawa bulan dahulunya pernah terbelah dua dan menyebabkan David Peacock memeluk agama Islam. Bukankah ini bukti bahawa hadis merupakan satu mukjizat? Bukan ini bukti mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsunya, melainkan guidance, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.